Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Hilmi Berifin daripada Traco Capital Berhad. Jom ikuti kisah Fit Journey bersama dengan Maskulin. Okey, saya sekarang ni berumur 33 tahun. Sudah berkahwin, masuk 4 orang anak sekarang ni. Sekarang ni saya berada dalam Traco Capital Berhad, yang mana syarikat yang mengkhususkan berkaitan dengan investment holding company. Okey. Sebenarnya berat badan saya dahulu ni 5 bulan yang lepas lah. Itu sebelum 10 hari bulan 11. 11 bulan 10. Berat badan saya dia sampai peak 116 kilo. Dengan ketinggian saya ni kira sangat-sangat sangat-sangat gemuk lah bagi saya. Sampaikan tahap bila saya ada sleep apnea dan fatty liver saya sangat tinggi. Sangat tebal lah. Dan memang hidup saya memang sangat tak produktif. Macam mana bila tidur tu terbangun sendiri. Kadang rumah saya cakap kadang-kadang abang macam sesak nafas lah. Tidur je terbangun sendiri. Saya ingatkan malaikat kejut lah. Tapi bukan lah. Dia sebab saya memang sleep apnea. Maksudnya tekak saya ni, dalam ni ada lemak yang sangat banyak. Jadi bila tidur tu dia terbangun, dan sleep apnea ni bahaya. Dia boleh menyebabkan kita kematian tanpa sedar dalam tidur. Susah pilih baju yang pertama ya. Baju susah nak pilih. Lagi kita nak berjalan susah. Kalau dalam office ni yang paling banyak lah. Saya selalu tidur dalam office lah. Bukan sebab saya tidur lambat, tapi sebab saya mengantuk sebab malam saya tak dapat tidur nyenyak. Masalah mengantuk ni biasa masa saya bawa kereta juga. Jadi kalau biasa kita bawa kereta kan, bila-bila tengah-tengah bawa kereta tu tiba-tiba tersengguk. Tapi tersengguk ni bukan saya seorang-seorang. Kadang-kadang dengan rumah saya dekat sebelah pun, di tengah-tengah borak ni, dia tiba Cuba macam-macam diet. Saya dah buat Atkins, saya dah buat IF, tapi biasanya dia akan rebound balik. Sebab biasalah, sebab kita ada nafsu kan. Kadang-kadang benda tu dia jadi panggil dia stagnant. Bila badan kita ni dah dapat baca kita punya cara pemakanan, bila kita buat Atkins, dia tengok kita dah makan, kita tak makan nasi, jadi sampai satu masa dia stuck. Saya buat IF, kita puasa, jadi badan kita baca cepat benda tu, jadi dia dah tak turunkan berat badan. Cuba exercise. Sebelum ni saya pun fit jugalah, tapi tu berapa tahun yang lepas lah. Saya cuba buat rutin yang sama, tiba-tiba saya punya kaki kiri ni dia jadi injured lepas saya main badminton kan. Lepas daripada tu memang dah tak boleh nak exercise balik lah. Jadi disebabkan tu saya jumpa dengan Dr. Mustafa. Dia yang cadangkan saya dan kami dengan partner lah untuk buat bariatric surgery. Berkaitan dengan bariatric surgery ni, saya mula-mula dapat tahu daripada partner saya, Syukri Muhammad. Dia yang bagi tahu saya, "Mi, jom kita potong perut." Apa potong perut? Kita pun tak tahu kan. Ada orang potong perut. Antaranya banyaklah artis-artis yang buat, tapi saya tak tahu detail lah. Sampailah jumpa dengan Puan Rafi'ah. Puan Rafi'ah ni isteri pada Dr. Mustafa. Dia adalah best bariatric surgeon in Asia Pacific. Dan kemudian ambil keputusan dengan partner saya, jom kita pergi potong kan, tengok benda ni lagi selamat. Bila bincang dengan doktor, dia kata ni antara alternatif terbaik untuk turunkan berat badan dalam masa yang singkat. Sebelum ni kita ingat kita makan macam-macam produk lah kan, produk tu pun habis puluh ribu kan. Tapi bila kita tengok balik, kalau produk-produk ni, sebab dia akan menyebabkan banyak pesakit. Wife saya doktor, bila pergi dekat hospital, banyak yang sakit tiba-tiba, bawah pinggang rosak tiba-tiba tu ramai. Kenapa? Sebab ambil produk-produk kecantikan, produk-produk nak kurus. Disebabkan tu saya macam skeptikal lah.
Tapi bila jumpa dengan doktor, doktor bagi pilihan yang lain, iaitu pembedahan. Kita sebab semua benda ada baik buruk, ada pros and cons. Benda tu kita maklum. Dan alhamdulillah saya dapat briefing daripada doktor selengkap yang mungkin berkenaan dengan baik dan buruknya. Saya hidup daripada saya fikir benda-benda yang belum tentu jadi. Adalah dia punya cons dia. Antara cons dia, kita tak boleh nak dapat nikmat makan macam sebelum ni lah. Dia setakat ni gout dengan sleep apnea. Prosedur ni saya buat di Hospital St. John, dekat bersama dengan Dr. Mustafa lah. Berapa lama waktu tu saya buat, saya ingat 11 bulan 10. Jadi dia gunakan laparoskopik. Saya pun tak ingat apa nama prosedur dia. Jadi dia tak buat open surgery. Beza surgery biasa yang dia buat ni dengan open surgery ni. Bila laparoskopik ni, kalau buat dia masukkan macam batang tu tau, ada 5 batang. Jadi bila dia buat macam tu, dia hanya potong daripada dalam, kemudian keluarkan melalui lubang yang dia dah buat lah. Dia major belah dalam, tapi minor kat luar. Jadi berkaitan dengan recovery tu cepat. Berapa cepat, esoknya saya dah boleh jalan. Dia bukan macam bedah keluarkan baby. Itu lambat. Tapi kalau macam ni dia cepat je. Kawan saya punya partner dah boleh bawa kereta dah esok tu. Sepenuhnya 3 bulan untuk luka dalam tu akan baik lah. Okey, untuk pembedahan ni, dia sebenarnya perut kita ni dia macam kantung tau. Kalau boleh bayangkan kantung. Jadi dia potong 2/3. Tapi benda ni kenapa dia potong? Supaya kita dapat kurangkan serapan makanan. Nombor 2, kita kurangkan untuk kita punya nafsu makan. Benda ni worldwide pun buat. Ramai yang buat. Jadi dan selamat. Jadi dia potong 2/3 daripada perut. Jadi perut kita tu jadi sama besar dengan usus. Jadi serapan makanan tu tak banyak lah. Perbezaan dia sangat besar. Pertamanya berat badan saya lah. Perbezaan dia sekarang saya berat badan saya hari ni 86. 4 bulan lebih saya dah dapat berat badan yang hampir pada ideal. Saya ideal dalam 75. Jadi kurang lebih 10 kilo lagi untuk saya turunkan berat badan. Itu yang pertama. Nombor 2, saya dah tak ada lah tidur-tidur dekat dalam office. Kalau tak, saya baring sebab tak tahan. Kita malam tidur tak nyenyak sebabkan sleep apnea tu. Kalau dengkur, ya Allah, dia jadi macam dia macam tersedak. Sendiri tidur, sendiri terbangun sebab dengar dengkur sendiri. Jadi sekarang dah tak ada dengkur. Saya masalah saya tak terasa. Tapi kutukan tu biasa lah. Kau ni macam nak meletup lah. Bosar betul kan. Itu biasa ayat-ayat tu kan. Jadi biasa nak meletup tu, ayat perkataan nak meletup tu saya dah biasa dengar. Cuma masalah tak terasa. Tapi kalau bab orang kata tu ramai lah. Kos dia tak berapa mahal, 29 ke 30 ribu, bergantung atas apa yang dia nak kena potong. Kadang-kadang dia gastric bypass, so harga dia lain lah. Tapi biasanya kalau kata untuk bariatric surgeon, makna sleeve lah, potong perut saja, dalam 29 ribu. Boleh, kalau bagi yang tak ada duit, yang saya dengar sekarang ya, dia dah boleh keluar ikut akaun 2 EPF. Kalau akaun sendiri tak cukup, boleh pakai suami punya, isteri punya pun boleh, adik-beradik pun boleh. Dah boleh gabung adik-beradik semua sekali, boleh lah. Sekarang ni saya punya pemakanan memang sangat minimal. Kalau macam sarapan pagi tu 2 biji telur je, tu pun dah kenyang. Dan saya makan gula saya memang dah potong dah. Kalau makan nasi, sebenarnya saya kena paksa makan supaya dapat tenaga.
Tapi saya makan dan 2 suap macam tu je lah. Lepas tu dah penuh. Malam pun sama. Cuma kita kenyang cepat. Tapi bagus lah. Badan saya makin maintain. Dia menurun. Tapi tak drastik. Bila saya berjoging, kalau sebelum ni saya jalan je. Sebab tak boleh. Sekarang ni kaki ni dia dah, itu hari sebab dia dah sakit, saya tak boleh langsung jogging. Sekarang dah boleh jogging dah. So dari sudut fitness lah. Saya sebenarnya paling suka penurunan saiz baju. Ini betul, saya itu paling saya puas hati lah. Saya daripada 2XL sekarang ni dah pergi pada L. Kan? Baju-baju saya, seluar saya daripada saiz 42 sekarang dah 36. Tu pun dah makin longgar lah. Ini antara benda yang saya paling puas hati lah. Okay, nasihat saya bagi siapa yang dah tak tahu, dah jumpa jalan buntu untuk diet, saya nasihatkan pergi pada jalan yang lebih selamat selain daripada makan ubat-ubat yang tak tentu. Sebab ubat-ubat ni dia akan menyebabkan sakit buah pinggang. Benda ni real. Jadi benda yang paling selamat adalah dengan pergi pada prosedur surgery. Boleh bincang dengan doktor masing-masing apa cara boleh buat. Tapi macam mana pun, kaedah ni paling selamat dan sihat untuk kita turunkan berat badan. Selain daripada diet lah.